saham secara besarnya, kita nampak a bit of risk off dalam pasaran, di mana kita nampak kenaikan untuk gold, kekuatan untuk yen, dan juga a bit of sokongan untuk US dollar semasa. Ini disebabkan selepas kenyataan daripada CEO Moderna yang menyatakan bahawa keberkesanan vaksin terhadap terhadap varian baru COVID-19 Omicron dijangka akan menurun. Jadi ini menyebabkan a bit of risk off dalam pasaran. Kita tengok pergerakan semasa, but untuk sekarang itu adalah apa yang kita bincangkan dalam sesi saya semalam, di mana kita melihat masih ada kelemahan dekat indeks, but whether it's total punya reversal dalam pasaran, kita tengok dalam sesi saya selepas ni, Irina. Okay, thank you Zul. So tak nak buang masa lagi, kita boleh teruslah pergi dekat sesi Zul. Zul dah ready? Ready, Irina. Silakan Zul. Thank you. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, bersama saya Zulkifli Abdul Razak, Zul Razak, dalam sesi pertama saya hari ini. InsyaAllah ada 2 sesi, Pian, Sufi. Waalaikumsalam. Petang ni 2 sampai 4 dan sebelah petang lewat nanti 7 hingga 8 analisa pasaran. Jadi hari ini kita mula balik kepada pembentukan minda pedagang atas talian. Few series kita mengenai apa macam mana nak start trade. Ramai yang ingat tu tengok chart dekat chart. Dia tengok kepada diri macam berniaga. Anda nak buka kedai, anda bersedia dengan main terjun kedai. Benda-benda ni yang kita ingat trading tu macam bekerja, turun tu semua dah standby, dah ada kita boleh bekerja. Anda buka bisnes. Double tak ada suara. Kejap. Irina ada double ada echo lah. Okay, thank you. Pian, okay, Sufi. Kak Irina tak mute. Dah mute. Okey. Tahu je Pian Okey. Jadi ini yang akan kita bincangkan pada starting daripada hari ini sehingga hari Khamis nanti di mana kita melihat kepada macam mana nak mula trade tu lah. Macam mana nak trade. Anda bukan bekerja, anda buka bisnes online. Kena startkan cara berfikir macam tu. Jadi hari ini topik kita pembentukan minda pedagang atas talian. Tapi seperti biasa 1 jam pertama kita akan lihat kepada pergerakan pasaran. Jadi sebelum kita mula, saya baca disclaimer dahulu. Risiko pelaburan dagangan online secara margin mempunyai risiko tinggi, tahap leverage tinggi, boleh membantu atau menyebabkan kerugian. Sila pertimbangkan sama ada berdagang online sesuai untuk anda dengan mengambil kira pengalaman, objektif pelaburan dan kemampuan kewangan. Ada kemungkinan anda boleh hilang sebahagian atau keseluruhan pelaburan asal, oleh itu jangan gunakan modal daripada wang yang anda tidak sanggup rugi. Anda seharusnya mengetahui risiko berkaitan dagangan online dan mendapatkan pandangan daripada penasihat kewangan bebas kiranya anda mempunyai sebarang kemusykilan. Nama saya Zulkifli Abdul Razak, panggil Zul saja, seorang pelabur sepenuh masa dan dalam dunia dagangan sudah buat lebih daripada 20 tahun. Jadi kita lihat apa yang berlaku dalam pasaran untuk semasa. Dalam kalender nothing much untuk ni. Untuk hari ini tak ada banyak. Kita ada some PMI data dari China pagi tadi keluar lebih positif daripada jangkaan pasaran. Malam nanti sebenarnya kita ada Kanada punya GDP tapi market menjangkakan ini pun tidak akan, sebab GDP untuk Kanada dijangka menurun. Hai Oman. Jadi itu yang daripada sudut data lah. Mesyuarat OPEC juga menjadi tumpuan, di mana belum mesyuarat lagi, dijadualkan dalam minggu ni, dah ditangguh untuk peringkat menteri dia. But there is nothing concrete mengenai keputusan OPEC mengenai sama ada meningkatkan pengeluaran minyak ataupun mengekalkan seperti apa yang dibincangkan dalam mesyuarat pada bulan Ogos dan September lepas, di mana OPEC dijadual meningkatkan pengeluaran minyak dia, dan setakat ini tak ada apa-apa sebab mostly market sedang bimbang mengenai
inflasi. Ni kita akan bincangkan pada sesi analisa pasaran petang nanti mengenai inflasi, sama ada dia adalah something yang berjangka pendek ataupun kekal, ataupun something yang kita boleh, basically kita expect inflasi naik. Simple. Anda isi minyak pada hari ini dengan kalau anda isi minyak semasa kemuncak PKP tahun lepas, tak sama harga kan. Barang naik, semua dijangka akan naik. Everything. Tak payah kita cerita pasal Bank Pusat punya polisi, tak payah kita cerita hal orang lain, kita cerita kita sendiri. Anda isi minyak kat pam petrol tu, harga dia jauh lebih tinggi daripada last year. Jadi basic dia kepada kebanyakan belanja kita, kalau belanja isi rumah tu, kalau anda mempunyai kenderaan, kebanyakan belanja anda adalah kepada antara belanja yang utama adalah kepada gasolin, kepada minyak. Jadi kalau pendapatan yang sama yang anda terima pada tahun lepas boleh beli minyak sebanyak ini, tahun ini duit yang sama tak dapat beli minyak jumlah yang sama. Itu inflasi. Dan itu menyebabkan persoalannya, adakah inflasi sekarang disebabkan oleh demand ataupun supply? Demand ni adalah kalau kita tak perlukan minyak, kita kurangkan pembelian minyak kita. Supply adalah apabila pengeluaran minyak tidak cukup untuk memenuhi permintaan pengguna pada sekarang. Itu supply dan demand lah. Jadi itu soalan dia, adakah dia disebabkan oleh supply, adakah itu disebabkan oleh demand? Kita akan ceritakan pada sebelah malam nanti. Jadi apa impact dia, apa peluang dagangan, kita akan lihat secara lebih besar. Sebab saya tak dapat nak pergi kepada H1 sekarang ni, sebabnya market sedang buat correction, dan correction seperti yang kita jangka sedang berlaku, masih sedang berlaku. Jadi kita lihat kepada chart apa yang kita nampak untuk sekarang daripada sudut pergerakan chart semasa. So correction ini sedang berlangsung sekarang ni, untuk menghabiskan sekurang-kurangnya 3 lekuk sekurang-kurangnya di sini. Untuk US 500 ni untuk menghabiskan 3 lekuk di sini. Sekurang-kurangnya lah. Itu adalah apa yang kita nampak untuk US 500. Jadi kalau dia break bawah ni, saya akan ambil, ni dah break. Jadi ini dah break. Kita boleh letakkan, kalau setakat elite wave, simple je letak dia. A, B dan C. Ini X. Okey, dan kita start dah memulakan last leg. Dah memulakan last leg. Basically H1 pada waktu ni tak reliable. Kalau anda tengok kepada dia punya structure, not reliable. Sebab kita sedang buat correction. Okey. Sekejap. Ini adalah untuk US 30. So, saya nak lihat kepada pergerakan ini. I want to see 618, 764 di sini, dia ada reaksi. Faham tak? Saya nak tengok satu reaksi daripada sini. Kawasan ni. Dia mesti ada this move. Tak kisah sama ada dia W ataupun A. Tak kisah. Dia mesti ada reaksi daripada sini. Kalau tak ada, ini mungkin 1, 2, 3, 4 dan 5. Dan sebenarnya kita sedang melihat yang lebih besar, iaitu koreksi kepada 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2 dan 3. Faham? Saya nak tengok dekat situ, dekat sini. Di sini 618764 kena ada reaksi. Kalau tak, saya akan mula jangka bahawa kita sedang membetulkan March 2020. I'm expecting this move. I'm expecting this move.
Di mana kita lihat 1, 2, 3, 1, 2 dan 3, 1, 2 dan 3. Ini kalilah lah. Kalau boleh lah, lama tunggu tepian. Setakat ini saya masih tandakan dia sebagai dollar dynamic, W, X dan Y. Tetapi yen pair, dollar pair dah menunjukkan bahawa kita mungkin dalam yen dynamic. Jadi ada assignment yang last week saya dah tengok untuk apa yang buat, ada few yang boleh diperbaiki, ada few yang on track. Saya akan message anda direct. Okay. So pada waktu ini kita sedang tunggu reaksi daripada sini. Kalau dia tak ada reaksi, ini yen dynamic. Kalau dia ada reaksi, ini dollar dynamic. Jadi sekarang ni kita dah break structure ini, kita dah ada full reset, kita dah ada momentum break, dah ada connector, ini connector dia. So kalau anda nak trade, anda boleh tunggu dekat 100%. Kalau nak trade, of course trading ada stop loss, ada TP. Dekat sini saya akan tunggu untuk nak long. Okay? JP225 bukan something yang anda nak tengok sekarang, Sunbi, sebab dia struktur lain. Struktur lain. Okay? So, saya nak tengok benda ni. Tapi antaranya sebabnya kita lihat kepada masih ke atas adalah kita ada UK FTSE 100 yang break awal sebelum ni kan. Sebab tu dia struktur dia pun lain. Okay, apa pun tak kisah. Kalau dia buat 3 wave kat sini, 100% saya long. Itu je. Omicron, taper, saya tak tahu. NFP pada minggu ni, sukati dia lah. Yang saya tahu, 1, 2, 3, kita ada incomplete sequence, saya masuk. Itu je. So, untuk US 30, I will be looking untuk area sini nanti. Okey, itu adalah untuk US 30. US 100 tak minat, ini mungkin dah habis. Okey. The thing is, di sini dia boleh buat benda ni tau. Dia masih boleh untuk some index, dia masih boleh buat ini sebagai 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, lepas tu kita sebenarnya pecut ke atas. Dia masih ada kemungkinan itu tau. Biarpun yang lain-lain break, ingat, correction boleh truncated. Kalau ini break, yang lain truncated. Jadi saya nak tengok bahawa apa bentuk dia dekat sini. Saya nak tengok dia kena ada reaksi di 618764 tu. Kalau ini tak ada, then kita ada total reversal. Faham? Then kita ada March punya reversal. Kalau itu berlaku, March tahun lepas. Sekarang ni anda tak dapat terus jatuh 5-6 candle. Oh, ini adalah March 2020 correction. Tak. Anda tak dapat katakan benda tu. So, kalau anda katakan benda tu, you are looking at inflasi mencanak. Gold naik, silver mencanak. Dolar jatuh. Inflasi ni adalah kejatuhan nilai mata wang. Duit mana yang paling banyak didagangkan? Duit mana yang paling banyak dalam kitaran? Sufi, Pian, Oman. Kalau kita kata inflasi naik, duit mana yang paling banyak terpengaruh? Purchasing power mana yang paling banyak hilang? Simple. Faham tak? Kita lag lagi ke sekarang ni? Sekejap Macam lag tak keluar. Okey, soalan anda semua tak nampak. Sekejap
Dolar. Faham? So kalau kita ada ni, orang tak simpan dalam dolar kan? Faham tak? Orang akan tukar dolar sebab dia simpan dolar, dia simpan duit currency, dia simpan cash dolar. Keupayaan dolar tu untuk beli barang menurun. Buat apa kita simpan dalam cash? Orang akan pergi tempat lain. Orang akan pergi simpan dekat gold, dekat jaga-jaga sikit. Ni something, jaga-jaga sikit dengan kripto. Jaga-jaga sikit dengan kripto. Basically kripto, kalau tanya saya, basically kripto and dollar, it goes hand in hand. It goes basically ada kaitan dia. Saya dah buat that research. Saya dah bagi tahu semua kan, sejak 2017 saya duk ikut pasal kripto dan cuba cari dia punya correlation tu, dan the highest correlation dia adalah dengan US dollar. Kalau kita lihat dekat H4 dekat daily so sekiranya dollar losing value, will crypto be the next inflation hedge? Menarik, but to me people will go more conservative. Faham tak? Kalau saya pelabur, saya akan pergi lebih konservatif. So I'm still looking at silver and gold. Antara silver and gold, I'll go more kepada silver than gold. Not this time, Sunbi. Not this time. Not this time. If actually you are looking at crypto at higher inflation, I don't see kripto memainkan peranan sama seperti apa yang dia buat dalam tempoh 2 tahun lepas. Faham tak? Saya tak nampak benda tu. Sebab calculation dia tak sama kali ni. I will go for more conservative. Kalau saya lah, kalau saya go for more conservative. Sama ada kepada ETF gold, kepada more kepada yang lebih. Yeah, go for something more conservative. I'll go for something more conservative than yang ni yang bukannya kata kripto tak bagus. Kripto bagus. Saya sendiri ada simpan tetapi instead of kripto, I'll go more kepada yang lebih konservatif. Fikirkan daripada tengok correlation dia, Pian. Tengok kepada dollar index. Tengok correlation dia. Kalau dolar makin jatuh, kalau inflation betul-betul kita bincangkan petang nanti. Okay. So sekarang ni ini adalah apa yang kita jangkakan untuk US 100, but mind you, ini boleh jadi wave. Ini adalah view pertama, ini adalah view kita sekarang, tapi alternatif dia adalah ini adalah sebenarnya 1, 2, 3, 4, 5. Itu yang paling bullish. Ini yang paling bullish. Second view kita adalah, third view kita adalah, ini sebenarnya adalah ini sebenarnya adalah 1, 2, itu 2 view. Sama ada ini adalah 1, 2, ataupun kita ada benda ni. Bukannya sisa nafas terakhir. Kalau setakat sekali atau 2 kali dia baru berlaku, kita tak dapat gunakan itu sebagai correlation. Tak cukup data. Saya nak tengok dia berulang-ulang at least sebanyak 8, 10 kali, dan baru saya kata itu adalah satu correlation. Kalau setakat dia berlaku sekali ataupun 2 kali, tapi lain masa dia tak berlaku, saya tak dapat katakan itu ada correlation. Faham tak, Sunbi? Kenapa kita nampak mood kripto yang naik masa market sebelum jatuh? Sebab itu adalah panic buying. Itu bukan panic buying, itu adalah yang last stage lah dalam move. Kita nampak untuk movement entah apa-apa naik, lepas tu jatuh kan.
apa dalam bahasa orang kata itu pump kan. Tapi saya nampak itu lebih kepada all this fear of missing out punya trade, FOMO punya trade. Okay, is there untuk indeks sekarang, whether kita nampak yang biru ataupun yang merah, I'll go for more kepada yang merah, tapi hanya jika dia buat yang ni, kita trade. Kalau dia buat yang biru, kita tunggu dia breakout. Itu yang saya tunggu. Zul kena bentuk Nasdaq dengan US 100 berbeza dalam time frame. Saya kena buat ikut yang dalam apa? Yang dalam XM. Mungkin Pian tengok futures eh. Yang ini CFDs dia, ini cash. Ini cash Pian. Kalau Nasdaq index kalau indeks sebab dia tutup. Dia tutup. Yang ini sentiasa buka. Itu beza dia. Adakah tunggu masing-masing punya negara keluarkan digital currency buat lemahkan kripto? Saya tak nampak benda tu. Sebab digital currency kita masih ada control daripada government. Kalau kita ada kripto, then crypto will be totally different. It is totally independent. So, nak kata tunggu, tak dapat nak kata benda tu Sunbi. Market is not shaped by policy makers. Market is shaped by market makers. Faham tak? Market is not shaped by policy makers. Policy makers can set the fundamental, but whether market makers agree to that fundamental is another totally different thing. That is when market can fail. Kalau policy makers cuba untuk setkan market supaya naik, but market makers doesn't agree with the policy, dan ini boleh jatuh. Saya jelaskan petang nanti. Faham? Market doesn't care about government, doesn't care about central bank. What makes market are market makers. Faham? Of course dekat H1 apa semua ni ada dia punya volatility. But overall that one adalah kepada apa yang market makers nak. Who are the market makers? All these big players. You think dia orang peduli kalau dia orang cukup duit, dia orang tak macam ni. Once you reach certain wealth punya level, certain banyak duit lah the way you see the world will not be the same kepada yang bawah anda. Anda tak akan nampak, dan especially dalam financial market, these people are the one who chose who chose the government. Faham tak? Faham tak? Especially dalam sistem demokrasi kan. These are the people that choose who to become the government. Saya takut dia jadi sensitif, tapi saya dapat sentuh had itu sahaja. Faham tak? Saya dapat sentuh had itu sahaja. Whatever, demokrasi is an expensive form of governance. Fikirkan saya tak nak sentuh lebih dalam itu, dia jadi something else. But I did write on it, but under pseudonym, bukan under nama saya sendiri. Kalau anda pernah tengok, demokrasi is an expensive form of governance. Wassalam, Jimmy. So, itu saya antara benda yang saya pernah tulis. Jadi ini saya tak dapat nafikan pergerakan sekarang, ini boleh jadi 1, 2, 3, 4 dan 5, 3, 4 dan 5. Kalau ini break, kita dah ada 2, dan kalau pullback ini berlaku, kita akan trade dekat H1. Kalau itu berlaku. Jadi kalau ini berlaku, 2 kita dekat sini.
Kalau itu berlaku. Apa pun, don't do anything sekarang. Kalau dia buat ke bawah, anda trade untuk kawan kita ni, US30. Dia break, ini boleh jadi W, X dan Y. Macam ni. Saya ubah macam ni. Itu saja. Okey. Boleh? So unless dia buat ke bawah. Kalau dia buat ke bawah, then I'll be waiting dekat sini. Lain daripada tu, saya tak interested. DEX pun sama. We do have a break dan satu total reset di sini. Kita ada satu total reset. Kita ada break daripada structure. Maksudnya high di sini. So structure ini basically kita dah ada completion. Structure ini complete. Tu basic dia lah, apa yang momentum bagi tahu. So kita ada satu correction, dan kita ada break ke bawah. Dia boleh truncate kat sini saja dan naik ke atas, boleh. But kita tak akan tahu benda tu unless dia break high kat sini. So the only thing yang kita dapat buat adalah sekiranya dia buat 4 di sini dalam 3 wave, kita cari long. Itu je. Maksudnya X kita dah set in place di sini. Okay. Another version dia adalah, ini adalah 1, 2, 3, 4, 5. Faham tak? Ini adalah 1, 2, 3, 4, 5. A, B dan C. 1, 2, 3, 4 dan 5. Itu second version dia. Cumanya saya tak dapat lukis benda tu sebab sini tak ada divergence. Boleh? Tapi kalau dia buat nak tak nak, saya kena lukis macam tu. Kalau tiba-tiba dia turun dan ada divergence, then saya akan lukis macam tu. Then kita akan ada yen dynamic di sini. A, B dan C dalam structure ini. Untuk tarik Fibo retracement untuk USD 30, nak pakai level Fibo extension atau level wave 2? Sentiasa pakai level extension. Level wave 2 tu nak katakan dia valid tak valid sahaja. Kalau wave 2 dia kena sampai 38.2. Jadi kalau kita tarik Fibo extension, kalau 100% dia tak sampai Fibo retracement 38.2, anda tak entry di situ. Faham tak, Pian? Itu sebagai filter. Okay, so alternatif untuk yang ini adalah, ini sebenarnya merupakan wave 1, 2, 3, 4 dan 5. Nampak? Ini ada divergence. 1, 2 dan 3. Lepas tu 5 wave. Jadi kalau ini berlaku, then kita sebenarnya ada yen dynamic. Okey, di mana kalau itu berlaku, USD JPY dah start jatuh. US dollar start lemah. Kalau itu berlaku. Saya tak lukis lagi, cumanya I'm still looking at it. Saya nak tengok apa bentuk dia. Kalau dia turun daripada sini, ini X. So kita dah ada reset. Saya takkan tukar dulu sampailah dia buat apa. Kalau dia naik 4, 5, itu adalah ke bawah. Ini adalah wave. Ini mungkin 1, 2, 3, 4 dan 5. Ini A. 1, 2, 3. Lepas tu kita ada. Kalau itu berlaku. Apa pun, anda tak buat apa kat sini. Anda tunggu anda tunggu 3 wave ini. Tak kisah dia buat apa. Anda tunggu yang ini. Sebab itu jangan trade setiap lekuk. Saya dah buang semua H1 punya chart dalam chart PAX. Saya tak nak orang trade setiap lekuk. Hopefully that one membantu tukar cara minda anda. Kalau anda nak lukis pergi H1, anda lukis sendiri. Saya sediakan H4 sekali sehari, daily dengan weekly seminggu sekali. Jadi apa yang anda buat kalau H4,
Kalau anda dapati, of course dekat sini akan bertukar-tukar. Kalau H1. Saya tak nak jadikan dia sebagai signal. Dia bertujuan untuk bagi mereka yang nak belajar. Bukannya tujuan. Kalau nak signal, kita tak ada sesi macam ni. Buang masa. Baik, aku bagi signal direct kan. Itu sambil kita belajar, sambil bagi signal. Saya tak percaya cara tu. Baik, tak payah buat kelas. Buat signal terus. Bukan nak bantu orang. Cara tu bukan bantu orang. Saya tak percaya cara tu. Baik, buat signal terus. Buat copy trade habis. Itu lebih bagus. Daily tak guna Sunbi. Kalau daily kita tak ada Discord. Saya letak dekat Facebook je. Kalau daily. Saya letak kat Facebook, kita tak payah Discord. Saya okey. Tujuan saya adalah orang boleh lukis sendiri. Orang boleh faham sendiri. Itu tujuan saya. Okey? So, ini mungkin adalah X. Kalau berdasarkan sekarang. Tapi jangan lupa, kita mungkin ada 1, 2, 3, 4 dan 5. Sini ada divergence. Jaga-jaga sikit. B dan ke bawah. Kalau ini betul 5, dan kita ada B dan 5 ke bawah. Itu bermakna untuk sekarang ni, ini pun akan bounce. UK 100, sini pun akan bounce. Ini merupakan wave. Ini macam ni je tukar dia. Tengok. 3, 4, ada. Itu A. Nampak? UK 100 menunjukkan kita ada yen dynamic. Itu dekat FTSE. FTSE menunjukkan kita dah ada di sini, kita ada yen dynamic. Yen dynamic, A, B dan C. Betul. Ramai yang nak bekerja ataupun dia antara dua je. Majority bukannya trading. Majority dia adalah macam bekerja sebagai trader ataupun dia cuba berjudi. Dua je. Kita minggu ni topik keras. Jadi saya akan guna bahasa direct sikit. Dia dua je. Tengok, dia ni signal masuk. Bukan saya kata ikut signal tu berjudi, tak. Tapi bila anda mengikut kepada satu signal, anda kaji dan sesuaikan kepada, ni bukan ikut bulat-bulat. Ataupun kalau nak ikut bulat-bulat, anda tahu prestasi dia yang anda boleh ikut signal tu. Anda boleh jadikan satu portfolio signal following portfolio, but anda pastikan anda dah ada position sizing model untuk sistem tu. Yap, FTSE pun dah break 1618. Depending kepada mana satu anda ikut. Ini boleh jadi 1618 kepada sebab itu kita tandakan dia sebagai A, B dan C kini. Jadi ini menunjukkan kita mungkin ada yen dynamic. Banyak kesan dia. Kalau kita dah ada yen dynamic, US dollar mula start lemah. Inflation akan mula fly. Minyak akan mula fly. Gold akan mula naik. FTSE akan mula naik. FTSE, FTSE, bukannya FTSE. Yap, betul Sunbi. Okey, so itu kita tengok kepada ni, sebabnya kalau betul kita ada yen dynamic, dan ini akan mula reverse yang lebih besar. Tapi kalau setakat apa yang kita lukis sekarang ni, tak ada apa-apa. Ini boleh jadi flat dan selepas tu naik balik. A, B dan C. Tak ada apa-apa. Kalau setakat kalau masih seperti, jadi yang kunci dia nanti adalah kat sini. Wave ini nanti. Kalau ini ada 1618, then totally kita ada yen dynamic. Masa dia buat 1618. Okay, waktu tu tak kisah. Kita tak dapat katakan dolar lemah pada waktu tu. Kita akan ada indeks jatuh. Tak kisah apa pun jadi waktu tu.
Ini adalah untuk USD JPY, Euro JPY pun ke bawah. Ini mungkin masih lagi wave 4. Kalau dia wave 4, terlalu kecil wave 4 kat situ tau. Nampak tak wave 4 kalau saya letak kat situ? Tengok. Kalau saya letak wave 4 kat situ, dia terlalu kecil. Mungkin boleh 1, 2, 3, 4. Boleh. But I would prefer to tengok dia buat macam ni. Ini sebagai W, X dan Y. Ini wave 4. Nampak okey sikit lah. Possible, yes. Tetapi kita ada few yang dah break bawah. Euro JPY tak break bawah lagi. Euro USD naik sikit kan. But untuk DH1, ini tak break lagi. Ada possibility untuk kita lihat satu lagi wave 4 ke atas. Ini adalah W, X dan Y. Ataupun memang kita dah ke bawah. Apapun anda tak trade dia. Terlalu banyak possibility kat situ untuk structure. GJ pun sama. Sebab itu EJ saya lukis ke bawah. GJ ni break. Ini adalah wave 1. Ini extension dalam color putih dia. 3, 4 dan 5. Ini break. Sebab tu EJ kita lukis ke bawah. AUD JPY. AUD JPY saya tak sempat tukar. Dah sempat. Okey. Ini sama juga. 1, 2, 3, 4, 5. Ini dalam box tau. Ini dalam box. Okey. Bagi mereka yang ni, ini belum sampai 50%. Seperti yang kita sebut semalam, satu lagi low. Dan ia sedang berlaku. Faham? Itu AUD JPY. Ini kita bincangkan sejak minggu lepas. Yep, EJ. Tapi kita tak dapat nak katakan ini adalah terus kita nak katakan bahawa we are looking at structure ini. Tak dapat kan? Kita nak katakan, oh kita membetulkan structure ini, the whole thing. Sebab saya masih boleh nampak benda ni. Saya masih nampak benda ni. Okey, sama seperti indeks di mana kawasan sekarang ni mencecah 100%. Okey, ini sama seperti yang kita cerita masa market di sini, Pian. EJ ni kalau nak tahu apa Pian sebut tu, kita orang ada enter di sini. Kalau tak salah, sini ke ataupun sini? Saya pun tak ingat. Antara dua. Sini ataupun sini. So, some of us took profit 100% yang ini dahulu. So, Pian masih hold. Siapa dia tanya? Whether kita dah buat yang besar ataupun kita masih ada ke atas. Kalau tanya saya masih lihat masih ada ini. Sebab 1, 2, 3, ingat kita cerita pasal fractal semalam? 100% sampai, ini masih lagi wave 4. Kenapa kita lukis ke atas? Sebab kita jangka indeks akan extend ke atas. Februari 2021. Macam itulah. Saya pun dah tak ingat tapi kan. Februari 2021. Sinilah kot. Yang ini. Dalam inilah. Dalam kawasan ini. Saya rasa structure ini kan. Structure ini. Dia nak test level tu kan. Dia nak test level tu, entah break level tu. Tapi apa pun, saya masih jangkakan ke atas bukan apa. Sebab kita masih jangka indeks ke atas. Itu je. Okey, itu adalah untuk Euro JPY. Sepatutnya sini ambil TP kan. Sepatutnya sini ambil TP. Ini tempat 100% dia. Dalam ni pun dia ambil TP. Yang besar ni pun dia ambil TP. Dia tak ada incomplete sequence dah. Kalau hold tu cerita lain lah. Kalau sistem 3711, anda dah keluar kita dah keluar dah kan ni. Kita dah keluar kan. Kalau ada hold some of it, then you are risk free sepatutnya. BE plus lah. Kita dah keluar kan. Saya dah keluar. Sekejap
Saya dah keluar yang tu. Ya, kalau Februari jauh sangat kan. Tak nampak dekat phone, kena scroll bawah. Okey, sepatutnya dah keluar kat situ lah. Dia tak ada incomplete sequence, dia boleh buat yang ni. Tapi apa pun kita masih ada jangkaan ke atas sebab indeks kita masih jangka ke atas. Euro US dollar pun sama. GJ semua nampak sama kan? 1, 2, 3, 4 dan 5. Boleh long tak? Tak ada long di situ. AUD JPY berada dalam zon yang kita tunggu. CAD JPY pun sama, berada dalam zon yang ni mana dia punya Fibo ni. Sekejap. Ini berada dalam area support. Satu lagi low, dalam yang kecil 1, 2, wave 3, 4, 1 more low. Oh, November. Okey. Tu yang saya rasa pian bukan yang tu, pian yang awal lagi kan. Ada 2 EJ waktu tu kan, waktu market tengah trending. Okey, kalau saya masih hold, kalau saya. Tapi ingat, incomplete sequence dah tak ada. Kita masih view ke atas. Jadi ini berada dalam box. Okey, 1, 2, 3, 4 dan 5. Saya tak ada cerita sharp-sharp ni tau. Saya tak pergi M5, M15, anda nak sharp-sharp ni, saya tak buat. Saya tak ada masa nak buat benda tu. Yang saya tahu dia sampai 100%, bawah ni 1618, stop loss. Dah, habis. Lagi lepak pian punya cara kan. Biarlah dia buat apa. Kalau saya lah pian, dia buat apa, biarlah. Saya dah ambil dan lock dah. Saya tak, asalkan tak ada risk. Okey, Euro US dollar ini mungkin dah buat B. Ini nampak macam dah buat B. Nanti petang lah saya update dia. Kita cerita pada malam nanti. Kalau semua cerita sekarang, malam saya tak ada cerita kan. GBP US dollar ini adalah wave 1, 2, 3, 4, 5 diagonal. Ini adalah untuk GU. AUD US dollar 4 ni dah habis. Kita sedang lihat wave 3, 4 dan 5. Itu adalah untuk AUD US dollar. New Zealand dollar saya tak sempat tukar. Chart ini pun will be adalah 1, 2. Ini 1, 2, 3, 4. Kejap. Okey. Ini adalah wave 1. Ini wave 1. Ini wave 2. Lepas tu di sini kita ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini wave 3. Alah. Ini wave 3, 4 dan 5. Ini A. Ini B. Dan kita tunggu C. Saya akan update dia untuk sesi petang nanti. Itu NZD US dollar. Baru tengok. Lain. Sebab AUD kita lukis sebagai apa? Sebagai ABC. Jadi NZD saya tak dapat lukis sebagai triple. Sebagai 7 swing. Saya kena lukiskan sebagai triple. Sebagai 3. Sebab AUD kita ni. Faham tak? Ini sebagai zigzag. Saya tak dapat lukiskan dekat NZD sebagai double. Jadi NZD akan sama dengan yang ini. Akan sama. Okey. Akan sama yang dalam ni. Nantilah saya tengok apa dia punya ni. Ini tak tukar. UCAD saya tak tukar. It could be, ini boleh jadi wave 1, 2. Ini adalah 1, 2, 3, 4, 5. Dan sini 3. Ini 4. Dan sini 5. Dan buat
Macam ni. Apa pun anda tak buat apa-apa kat situ. Anda tak trade apa-apa di situ. Selagi anda tak buat benda tu, anda okey. Dolar anda tak buat apa. Saya duk pesan ramai yang duk cari kat manalah dolar hujung. Jangan. Dolar ni dah start nak lemah. Jangan buat benda tu. Saya tahu ramai yang sedang cari benda tu. Jangan. Kalau anda sedang cari benda tu, cari pucuk, cari akar, tak payah trade lah. Buang duit. Tak payah. Bukan tempat dia. Dolar tak. Dolar kalau mereka yang position trade sahaja. Kalau anda trade harian, anda akan kena makan banyak kali dengan dolar. Betul tak apa saya kata? Bagi mereka yang trade dolar, betul tak apa saya kata sekarang ni? Bukan sekarang pun saya sebut tau. Dari bulan 2-3 bulan dah saya kata. Dolar akan lebih volatile. Pasaran akan lebih volatile. Bukan sekarang pun saya sebut. Saya duk cerita benda tu sejak daripada kaki ketiga dolar index punya kekuatan sejak daripada Januari tahun lepas. Kita berada dalam kaki ketiga dia. Dan dia berada lebih diagonal. Jaga-jaga. Kita akan dapati dolar macam ni. Bagi mereka yang cari pucuk akar dolar, anda akan kena banyak kali. Support resistance dia duk break je. Yes, UCAD atas lagi. Belum. Anda ini adalah kekuatan dolar. Sebab itu kita masih lukis untuk gold ni ke bawah dan kita akan ada bound satu lagi. Bound satu lagi sebelum dia jatuh. Ini adalah barulah kelemahan dolar. Ni. Itu baru kelemahan dolar. Belum lagi. Anda ambil dan kira lekuk-lekuk ni, bandingkan dengan UCAD. Bandingkan dengan AUD US dollar. Anda tahu, gold, AUD US dollar, UCAD ada correlation. Anda kira lekuk-lekuk dia. Jadi belum. Anda akan cuma lihat kelemahan US dollar apabila gold pecut. Untuk sekarang, jangka pendek, gold masih ada kelemahan. Ini adalah 1-2 dalam yang kecil. Kalau dia break ke atas, tak kisah. Itu cuma B ini. I would prefer B tinggi sikit. Ini adalah wave 1, 2, 3, 4 dan 5. Tu kat situ. Apa pun, kalau tanya saya tak tahu. Saya tak peduli apa dia nak buat situ. Saya cuma peduli dengan gold, cuma dalam 2 keadaan. Keadaan pertama, dia break atas ni dan buat correction. Keadaan kedua, dia break bawah ni dan buat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2 dan 3. Dan saya peduli pasal gold. Sini ataupun sini. Dalam kawasan ni, saya tak jeling pun. Kalau boleh chart ni saya tak update pun. Sebab bagi saya dia tengah sideways. Nak trade apa? Trend gold ke bawah, trend gold ke atas. Mana ada? Sekarang tak ada. Anda buat Dow, Anda buat GAN, Anda buat apa pun. Dia tak ada trend. Anda buat Dow, Anda kata itu ada trend. Tunjukkan kepada saya. Mana ada? Oh, high, low, low, high, high. Tak bukan macam tu. Buka balik buku, baca. Itu tak ada trend kat situ. Tak ada. Okay. Short term, tak ada. Medium term, tak ada. Long term, uptrend. Jadi anda nak long sahaja. Kalau Dow, tak ada apa kat situ. Nothing. Itu adalah untuk gold. Silver structure dia lebih jelas. Silver lebih jelas. So saya berminat untuk nak long silver di sini. Ini bukan 3711. Ini bukan 3711. Okay, ini adalah purely correlation dan juga kepada channeling. Saya akan cari wave 2 ni untuk long. Minyak
satu lagi low B, dan sama seperti apa kita jangkakan untuk CAT JPY, UCAT lah. Ni lebih kepada UCAT. Copper, B could complete, dan kita akan nampak a bit of weakness untuk dollar. Ini adalah untuk copper. Okey, itu adalah untuk copper. Euro AUD, ini pun satu lagi high untuk lengkapkan wave 5 dalam dia. Sebelum correction dan naik balik. Ini adalah untuk Euro AUD. Okey, saya tak minat kawasan sekarang. Arah dia ke atas. Tapi sekarang ni anda baru nampak berapa lekuk? 1, 2, 3. Jaga-jaga sikit. High frequency trading tak apa. Sebab dia orang tengok tick chart. Anda buka tick chart nak enter. Dia orang tengok tick chart buat analisa. Faham tak, Sophie? Beza kita tak dapat proses information structure as fast as that. Saya paling laju saya buat chart adalah pada paling pendek kepada 3 minit. 3 minit punya chart saya boleh lekuk, saya boleh tandakan semua. Kalau 1 ataupun 2 chart, saya boleh tandakan semua. Itu paling pendek. Saya tak jumpa lagi orang dapat buat benda tu. Kalau yang saya kenal lah, yang boleh buat edit wave dekat M3. Saya tak jumpa lain. Saya tak ada jumpa orang lain. Dan menggunakan correlation. Yang lain-lain saya tak lukis, saya cuba tengok. Tapi saya boleh buat satu chart gold sahaja. Contohnya, saya boleh tandakan semua lekuk-lekuk ni as low as M3. Saya boleh buat. Tapi dekat high frequency trading, black boxes dia, kalau menggunakan benda-benda ni, correlation apa semua ni, they are looking at tick chart. Macam mana kita nak lawan robot? Memang tak dapat. Jadi robot aku. Faham? Jadi robot aku. Jadi gila sekejap. Tak makan, tak minum. Okey, Euro AUD saya tak minat. Level semasa pun tak minat. Kalau dia buat high kat sini, anda boleh cari mungkin wave 2 di sini. Anda boleh cari wave 2 ni. Kalau Euro AUD. Tapi ini adalah sama dengan UCAT punya area nanti. Jadi kalau ada trade UCAT, anda tak trade ini. Boleh gila jadi ke? Okey. Jadi Euro GBP. Euro GBP ni saya tak dapat tandakan ini sebagai wave. Ni. Saya tak dapat tandakan ini sebagai 4 lah. Ini mungkin masih 4. Boleh. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Tak dapat. Kita akan katakan ini ke atas lagi. Ke atas lagi. Nantilah kira dia. Apa pun Euro GBP, anda tak buat apa. Saya tak tahu berapa kali saya ulang benda tu pasal Euro GBP. Dia jatuh bang, dia naik bang. Ya, dia sideways, dia tak ada apa. Dia tak ada apa. Anda nak trade structure ni. Ui, sakit. Bang, komen pasal chat kami submit nanti. Tadi dah bagi tahu. Nanti saya kontak seorang-seorang. Saya dah bagi secara besarnya okey. Ada seorang dua ada masalah sikit. Tapi Kimi okey. Saya akan PM seorang-seorang. Dia kepada kemahiran anda. Jadi kalau anda sedang memahirkan diri, pergi time frame besar. Saya tak faham kenapa suka sangat H1, M5, M15. Nak masuk banyak, saya faham. Nak masuk banyak, broker kaya. Terima kasih. GA. Faham? Sikit-sikit dia nak kena recount kan Bian. Ini adalah untuk GA atas ni nanti saya cari untuk short. Sama dengan GN. Pilih salah satu. GN saya tak tukar chart dia.
ini mungkin adalah motif, tak kisah. Sini saya akan cari untuk shot antara dua, GN ataupun GA. Okey. Kimi cat not bad, cantik. Nak masuk banyak guna EA. Jadi otak kita tak kacau. Betul? Anda set kan, anda jaga duit. Itu je. Kalau nak trade manual, anda gunakan manual dan anda trade dekat time frame kecil, boleh. Tapi kalau anda dah belajar yoga ataupun banyak kuatkan berzikir, insya-Allah. Kan tinggikan jadi hafiz, insya-Allah. Kuatkan bersabar, tak berjudi, trade, then boleh. Dia kalau yang ni boleh ni, hentak lot. Kalau jenis saya macam tu, tolong jangan trade banyak. InsyaAllah anda banyak deposit. Saya bagi pihak broker mengucapkan terima kasih ya. Itu je. Jadi itu beza dia. Minggu ni kita kena keras sikit. Okey. Jadi apa peluang dagangan? Tak ada beza. Yes, Irina. CAT JPY, kita dah masuk. AUD JPY, dah masuk area index US 30, bawah sikit. Saya nak tengok reaksi daripada 618764 dan DEX pun yang sama. Ini sama ada ini 1 2 3 4 5 ataupun ataupun ini adalah WX dan Y. Ada kemungkinan besar A, B dan C. So apa pun bawah ni nanti baru kita interested. Lain daripada tu tengah-tengah tu tak interested. Okey, kita break sekejap. Kita sambung balik selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Okey, kita rangkumkan ya. So, overall view kita masih lagi sama, tak ada perubahan. Main view kita masih melihat remnants of dollar punya kekuatan. Apabila correction dalam H1 ni habis, kita jangka continuation of trend untuk daily berlaku pada skala H4 menghabiskan struktur ini, di mana kita menyangkakan momentum pergerakan daripada wave 3 akan menyebabkan wave 5 melakukan extension apabila dolar tu habis dan pada waktu tu kita jangkakan dolar akan start jatuh. Sekejap. Oh, okey. Bukan call untuk saya. Saya ingat call untuk saya. Kejap Sekejap. Okey. Dan pada waktu itu kita jangkakan yen pair akan melengkapkan struktur dia dan indeks juga akan melengkapkan struktur dia. Jadi ada dua pair dalam yen pair dan dua indeks utama yang kita perhatikan yang ada incomplete sequence. Yang pertama untuk yen pair adalah AJ dan yang kedua adalah CAT JPY. Untuk indeks adalah US 30 dan DAX ataupun Germany 40. Dua ni yang ada incomplete sequence. Jadi kita trade yang dua ni sahaja. Saya rasa itu setiap hari saya ulang. Apabila correction H1 ni habis. Okey? Ada soalan gold, tak ada apa-apa, gold tengah sideways, saya tak minat. Kalau teknik anda memberikan sebarang sebarang signal, tradekan teknik anda. Saya cuma interested kepada gold kalau satu lagi high berlaku dan pullback. Satu lagi high, pullback baru saya trade untuk gold. Sekarang ni nak cerita gold, dia tengah sideways, tak ada apa-apa. Okey, kalau tak ada soalan, kita masuk kepada topik kita.